Kini, tak pagi dah lah kan, dah tengah hari. Okay, so hari ni kita nak bincang tajuk 8.3, sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Okey, jadi kita tengok. Okay, so kita tengok paparan skrin yang saya share. Kamu boleh nak tengok buku teks. So cikgu sangat mengharapkan kamu rujuk buku teks. Muka surat 240 dan muka surat 241. Okey, jadi sebelum kita go through tajuk hari ini, kita lihat dahulu kriteria kejayaan. Okey, kita ada 3 kriteria kejayaan. Iaitu yang pertama, kamu dapat menyatakan maksud sinaran mengayon dan maksud sinaran tidak mengayon. Okey, itu adalah yang pertama. Yang kedua, kamu dapat menyatakan 2 daripada 3 jenis sinaran mengayon. Kamu dah tahu apa itu sinaran mengayon, apa itu sinaran tidak mengayon, and then kamu dapat menyatakan 2 daripada 3 jenis sinaran mengayon. Okey. Yang ketiga, kamu dapat menerangkan 2 daripada 5 aspek. Okey, 2 daripada 5 aspek bagi sinaran mengayon sinar alfa, sinar beta dan sinar gamma. Okey, so jom kita tengok buku teks kamu, muka surat 240 dan 241. Okey, so first tadi kita nak tengok apakah itu sinaran mengayon dan apakah itu sinaran tidak mengayon. Okey, jadi yang pertama sekali masa tajuk 8.2 kita dah belajar tentang atom dan nukleus. Dan masa tajuk 8.1 iaitu keradioaktifan, kita dah bincang tentang apakah itu bahan radioaktif kan, ataupun kita belajar tentang proses perebutan. Okey, so proses perebutan ni dia adalah proses yang berlaku secara rawak dan spontan, yang mana nukleus yang tak stabil tu dia akan berubah menjadi nukleus yang lebih stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif. Okey, so kita dah tahu apabila sesuatu sinaran, apabila sesuatu sinaran seperti sinaran radioaktif tu dia melintasi udara, dan dia boleh menghasilkan ion positif dan ion negatif. Jadi kita katakan sinaran ini dikenali sebagai sinaran mengayon. Okey, jadi itu adalah definisi sinaran mengayon, iaitu sinaran radioaktif ataupun sinaran yang menghasilkan ion positif dan ion negatif apabila dia melintasi udara. Okey. So ini adalah definisi sinaran mengayon. Alamak, tak muat pula saya nak tulis mengayon. Okey, alright. Okey, so kita tengoklah rajah 8.8 ni. Nampak tak? Okey, ini adalah molekul neutral. Okey, yang saya bulatkan Okey, yang saya bulatkan. Okey, yang saya bulatkan ini adalah molekul udara yang neutral. Kemudian apabila satu sinaran zarah alfa, okey, ni satu zarah alfa ni dia melintasi molekul udara yang cas neutral tadi, and then selepas dia lalu sahaja, nampak bila zarah zarah alfa ni lalu dia akan mengalami kehilangan tenaga. So what happened to udara, zarah-zarah udara? Nampak tak? Zarah-zarah udara dia telah bertukar menjadi ion positif dan ion negatif. Nampak? So kita kata zarah alfa, okey, ni yang ini ni adalah alfa. Okey, zarah alfa dia adalah sinaran mengayon. Okey? Jadi itu adalah maksud ataupun definisi bagi sinaran
mengayon. Alright. Yang kedua, apa pula yang dimaksudkan dengan sinaran tidak mengayon? Okey. Sinaran tidak mengayon pula. Okey, cikgu naikkan ke atas. Okey. Sinaran tidak mengayon adalah sinaran sinaran yang tidak mengayon apabila dia lalu di dalam udara ataupun dia melintasi udara. Itu adalah definisi bagi sinaran mengayon. Sinaran tidak mengayon. Okey. So, kalau kita tengok dalam rajah 8.9, okey, ini adalah sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon dalam spektrum elektromagnet. So dalam spektrum elektromagnet ni dia ada gelombang frekuensi yang sangat rendah, gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, cahaya nampak, ultra ungu, sinar X, sinar gamma. Jadi kita boleh kelaskan sinaran ini kepada dua jenis, iaitu sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Jadi apa sinaran mengayon? Okey. Yang saya bulatkan dengan warna merah ini adalah sinaran mengayon, iaitu sinar gamma, sinar X, ultra ungu, UV ultra ungu ni adalah UV yang daripada matahari tu. Okey, itu adalah sinaran mengayon. Okey, so sinaran mengayon ni actually dia kurang baik lah sebab dia boleh menyebabkan zarah-zarah neutral tu menjadi bercas. Manakala yang saya bulatkan dengan warna hijau ni, okey, yang saya ni warna hijau ni iaitu sinaran radio, inframerah, gelombang mikro, cahaya nampak, gelombang frekuensi sangat rendah, itu adalah sinaran tidak mengayon. Okey. So tadi cikgu dah kita dah tahulah apa beza sinaran mengayon, apakah itu sinaran mengayon, apakah itu sinaran tidak mengayon. Okey, sekarang kita nak kaji. Kita nak kaji sinaran mengayon, sinar alfa, sinar beta, sinar gamma dan sinar X dengan lebih lanjut. Okey, tapi inilah dia. Okey, tetapi cikgu hanya nak fokus untuk 3 jenis sinaran sahaja, iaitu sinaran alfa, sinaran beta, sinaran gamma. Okey, jadi kalau kita tengok, kita tengok ada beberapa aspek yang kita nak lihat. Okey, ada 6 aspek. Okey, ada 6 aspek. Jadi cikgu kata 5 dekat kriteria kejayaan kan. Okey. So 5 kita ambil daripada jenis cas zarah. So aspek yang pertama, okey, kita nak tengok sifat semula jadi. Okey, sifat semula jadi dia sinar alfa. Okey, sinar alfa ni dia merupakan nukleus helium. Okey, dia merupakan nukleus helium. Jadi dia bercas, dia bercas positif. Okey, dia bercas positif. Kemudian, apa jenis kuasa pengayonan dia? Okey, dia mempunyai kuasa pengayonan yang sangat tinggi. Okey, dia mempunyai kuasa pengayonan yang sangat tinggi, tetapi kuasa penembusan dia sangat rendah. Okey, ni kuasa penembusan dia sangat rendah. Alright, okey. Okey, kuasa penembusan dia sangat rendah. Kenapa cikgu kata sangat rendah? Kalau kita letakkan 3 objek di depan sumber radioaktif. Okey, sebab kita tahu sumber radioaktif ni dia boleh pancarkan 3 jenis sinaran iaitu alfa, beta dengan gamma. Okey, ni alfa. Simbol ni alfa lah yang cikgu tengah terang ni. Okey, ni adalah alfa. Okey, so alfa ni
sinar alfa ni dia hanya boleh dihalang oleh kertas sahaja. So maknanya kalau kita letak kertas dekat depan sumber radioaktif tu, maka alfa ni dia tak boleh tembus dah kertas. So kita kata kuasa penembusan dia sangat rendah lah. Okey. Kemudian kita lihat pemesongan oleh medan elektrik. So kita tahu tadi alfa dia mempunyai charge positif. Okey, dia mempunyai charge positif. Maka dia boleh dipesongkan ke plat negatif. Okey, sebab apa? Sebab kita tahu zarah alfa dia bercas positif. Jadi dia akan terpesong ke plat negatif. Nampak tak? Bila dia lalu kita letak sumber radioaktif, kita letak plat negatif, so alfa dia akan pergi ke plat negatif. Okey. Sama juga kalau pemesongan oleh medan magnet. Okey, ni adalah yang kelima. Dan ini adalah yang keenam. Kalau kita letak dia pemesongan ke medan magnet, what happen? Dia akan terpesong ke atas. Okey, ini adalah alfa. Dalam sekolah kita ada kan kelas alfa? Kalau tingkatan 4 dengan tingkatan 5, kita ada kelas alfa, beta, delta. So sebenarnya kelas alfa, beta, delta ni kita ambil sempena nama sinaran radioaktif. So kamu boleh ingatlah macam tu. Okay, so dia akan terpesong ke atas lah untuk medan magnet. Pemesongan oleh medan magnet sinar alfa ni dia akan terpesong ke atas. Okey, kita nak tengok pula untuk sinar beta. Saya highlight warna pink dia macam pink tapi tak pink sangat lah sebab dia biru kan dekat situ, so tak nampak pinknya tu. Okey, so first kita nak tengok sifat sinar beta. Okay, so sifat sinar beta ni dia adalah sejenis elektron. Okay, elektron yang berhalaju tinggi. So elektron ni kita tahu dia adalah subatom bagi atom lah. Okay, dalam atom tu ada nukleus, ada elektron. Okay, so disebabkan sinar beta ni adalah dia elektron, jadi dia bercas negatif. Okay, beta bercas negatif dan kuasa pengayonan dan kuasa penembusan adalah sederhana. Okey, maknanya dia lagi kuasa pengayonan dia lagi rendah lah daripada alfa. Okey, tapi kalau dengan gamma dia lagi tinggi sebenarnya. Tapi kalau kuasa penembusan dia terbalik. Kamu kena ingat kuasa pengayonan dengan kuasa penembusan ni biasanya dia terbalik. Kalau sinar itu mempunyai kuasa pengayonan yang tinggi, dia akan mempunyai kuasa penembusan yang rendah. Dia terbalik. Kamu ingat macam tu Okey. So disebabkan, kita tengok pula aspek yang kelima. Okey, disebabkan sinar beta ni dia bercas negatif. Ini ni beta. Ni beta. Okay, dia macam B sikit tu. So itu adalah sinar beta dia bercas negatif. Kan? Jadi bila dia bercas negatif, dia akan terpesong ke plat positif medan elektrik. Okay? So dia akan terbalik. Manakala pemesongan oleh medan magnet, beta dia akan terpesong ke bawah. Okay, dia akan terpesong ke bawah. Okay. Maknanya dia akan terpesong tapi pemesongan dia tu sedikit sahaja. Sederhanalah. Alright. Okay, manakala untuk sinar gamma. Okay, sinar gamma ni saya guna warna biru. Okay, saya guna warna biru. Mungkin yang ini kamu tak nampak lah. Sebab saya memang dah guna warna biru kan. Okay. Jadi, sinar gamma ni dia sebenarnya adalah gelombang elektromagnet. Okey, dalam spektrum elektromagnet tu dia dalam gelombang elektromagnet. Jadi, sinar gamma ni dia sejenis gelombang. Jadi, gelombang ni dia tak ada cas. Jadi, dia bersifat neutral. Okey. Dan dia punya kuasa pengayonan sangat rendah lah berbanding alfa dan beta. Okay. Alright.
So kalau kita tengok dekat sini, walaupun dia punya kuasa pengayonan dia rendah, tetapi kuasa penembusan dia tinggi tau. Dia hanya boleh ditembus oleh plumbum sahaja. So kalau sinaran sumber radioaktif ni, bahan radioaktif ni, kita boleh simpan dia menggunakan bekas plumbum sahaja. Barulah safe, selamat. Sebab sinaran radioaktif ni kalau dia terdedah kepada kita manusia, kesan dia sangat bahaya. Dia boleh menyebabkan mutasi. Mutasi itu perubahan sel dalam badan kita. Itu yang jadi orang panggil apa? Mutan. Mutan tu alamak, yang macam cerita Spiderman lah, macam cerita X-Men lah. Tu panggil mutan dah kan, dia dah bermutasi. And then kalau lagi satu, kesan sinaran radioaktif ni dekat badan kita, dia boleh menyebabkan badan kita ni mendapat kanser. Dia mengaktifkan sel kanser dalam badan kita. And at the same time, sinaran radioaktif ni juga boleh bunuh sel kanser. Nampak tak fungsi dia betul-betul besar kan? Peranan dia tu ataupun kepentingan dia. Dia boleh menyebabkan kesan negatif, mengganggu kesihatan kita dan dia juga sebenarnya boleh merawat penyakit. Tapi ada cara, tak boleh suka-suka hatilah. Okay, so kuasa penembusan bagi gamma ni sangat tinggi tau. Dia hanya boleh ditembus oleh dihadang oleh plumbum. Tapi kalau kita tengok dekat pemesongan oleh medan elektrik, apa yang berlaku? Nampak tak? Gamma ni dia bergerak lurus je. Kenapa dia bergerak lurus? Sebab dia neutral. Sebab tu dia tak terpesong. Okay? Dia tak terpesong oleh medan elektrik. Sama juga dengan pemesongan oleh medan magnet. Sebab kuasa pengayonan dia rendah. Kan? Dia tidak bercas. Dia tak boleh terpesong. That's why dia akan bergerak lurus sahaja untuk gamma. Cuma gamma ni bahayanya kuasa penembusan dia sangat tinggi. Okey kelas, boleh faham tak yang cikgu terang ni? Boleh cikgu. Diam je, boleh faham ke? Boleh. Boleh, okey. Cikgu ada latihan, okey, untuk uji kefahaman kamu. Okey, latihan ni saya share dalam ruangan chat. Okey, dan saya juga share latihan ini ke dalam ke dalam grup kelas Okey. So tak apa, yang dalam grup kelas tu sekejap lagi saya share. Saya nak fokus dulu untuk kamu yang hadir Google Meet hari ni. Okey, so kalau kamu buka link yang saya bagi ni, latihan ni, kalau kamu buka, saya nak copy dan buka dekat cikgu punya link. Stop presenting. Okey, saya present yang baru. Okey, kamu akan dapat paparan macam ni. Dapat tak? Buka tak link yang saya bagi tu? Okey, buka tak link yang saya bagi? Boleh buka? Dah buka. Okey, dapat tak paparan macam ni? Kamu guna phone kan? Okey. So, soalan yang pertama, kamu perlu padankan maksud sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. So kamu nyatakan sinaran yang tidak menghasilkan ion positif dan ion negatif apabila melintasi udara. Itu apa? Mengayon ke tidak mengayon?
Yang pertama ni, sinaran yang tidak menghasilkan ion positif dan ion negatif apabila melintasi udara. Sinaran tidak mengayon. Tidak mengayon. So letak macam tu. Okey, yang kedua, sinaran yang menghasilkan ion positif dan ion negatif apabila melintasi udara. Of course lah, sinaran mengayon. Okey. Yang guna handphone tu boleh jawab tak apa. Kamu tengok dulu. After this, kamu boleh jawab. Okay? Alright. So soalan yang kedua, dia suruh kamu kelaskan contoh-contoh sinaran berikut kepada sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Okay. So latihan ini sebenarnya is a very simple. Okay, very simple. Kamu just klik sahaja sinaran gamma. Apa? Mengayon ke tidak mengayon? Contohlah saya kata tidak mengayon. Tapi okey, tadi belajar sinaran mengayon. Okey, gelombang radio apa? Tidak mengayon. Cikgu tak dengar suara Fabian. Sinaran tidak mengayon. Sinaran tidak mengayon. Gelombang mikro? Sinaran tidak mengayon. Sinaran tidak mengayon. Sinar alfa? Okay. So kamu lengkapkan kamu lengkapkan latihan ini. Yang nombor 2 ni just kelaskan. Kamu klik je anak panah tu, nanti kamu akan nampak jawapan. Alright. Yang ketiga, okay, soalan yang ketiga dia suruh kamu lengkapkan jadual perbandingan ciri-ciri sinaran mengayon berikut. Kan kamu lengkapkanlah ciri-ciri sinaran mengayon berikut. So sinar alfa apa? Charge dia apa? Charge dia alfa tadi. Alfa charge dia positif kan? Kamu ambil je. Drag je, letak dekat situ positif. Okey. Kemudian kuasa pengayonan. Kuasa pengayonan sinar alfa macam mana? Pengayonan dia tinggi kan? Awak letak je macam tu. Boleh tak kelas? Boleh. Boleh, okey. Alright, boleh So ini kamu lengkapkan. Okey, kamu lengkapkan. Okey, seterusnya labelkan kuasa penembusan bagi sinaran mengayon. Labelkan. So ni kena type. Okey, ni kena type. So ni apa ni? Ni kertas. Okey, ni cikgu tunjuk ni boleh nampak ni kertas aluminium plumbum. So yang boleh dihalang oleh kertas sinar apa? So jawapannya antara 3 sahajalah, sinar alfa, beta dan gamma. Kan? So antara 3 tu sahaja kamu lengkapkan Okey, ni pun sama. Labelkan pemesongan medan elektrik bagi sinaran mengayon. Okey. So buat macam ni, macam ni, macam ni. Kamu labelkanlah. Dah habis jawab, kamu klik je button finish. Okey, klik button finish. Okey, kamu just tulis nama kamu sahaja. Okey, tulis je nama. Tulis nama penuh. Right? Sebab saya dah setkan semua jawapan kamu akan masuk ke dalam mailbox cikgu. Okey, ada soalan tak nak bertanya setakat ini? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada soalan, okey, kalau tak ada soalan, kamu boleh buat latihan yang saya bagi tu. Sebab walaupun kita 2 masa, satu masa tadi saya dah buat penerangan, masa yang kedua kamu boleh buat latihan yang saya bagi. Okey? Okey. Kalau tak ada soalan, kamu boleh left Google Meet kalau kamu nak left. Kalau kamu nak stay pun boleh, tak ada masalah. Saya akan stay sampai jam 1.10. Sekiranya kamu ada soalan, boleh direct tanya saya melalui Google Meet ini.
Macam itulah. So nanti jangan lupa isi link kehadiran yang saya bagi dekat grup WhatsApp Saya akan bagi sekarang dekat grup WhatsApp. Okey, bye semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye.